record. Okey. Baik, ini adalah set UASA yang ketiga, okey, untuk sejarah tingkatan 2 dan okey, kita lihat memang format yang telah kamu jawab untuk para pelajar yang telah jawab. Okey, format peperiksaan adalah sejarah ini terbagi kepada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Di mana bahagian A, okey, ada soalan objektif 20 soalan. Manakala bahagian B ada soalan-soalan struktur yang mana kamu kena jawab semua soalan, ada 4 soalan kat sini. Dan kemudian bahagian C iaitu bahagian AC, kamu kena pilih salah satu daripada mana-mana soalan 5 dan soalan 6. Jadi itu yang kamu kena jawab. Jadi kita lihat soalan yang pertama. Seperti biasa, okey. Cikgu harapkan kamu semua ada kertas ni dan juga ada pen, okey, untuk apa? Untuk kita melakukan analisa soalan bersama-sama. Jom kita lihat soalan yang pertama untuk bahagian A ini, dan kamu boleh tuliskan jawapannya juga di grup di Zoom chat di Zoom chat itu supaya kita dapat mengkaji sama-sama. Contoh soalan nombor 1. Okey, kerajaan Funan. Okey, tengok Funan merosot kerana diserang oleh kerajaan luar. So, apakah kerajaan luar tersebut? Adakah Siam, Mongol, ataupun Chenla, ataupun juga India? Okey, baik. So, kalau kita lihat dalam bahagian soalan yang pertama ni, okey, iaitu berkaitan dengan bab 1 iaitu kerajaan alam Melayu. Dalam kerajaan alam Melayu, kita tak pernah dengar pun kerajaan Siam. Kita tak pernah dengar pun kerajaan Mongol. Yang kita pernah dengar kerajaan Chenla dan juga India. Okey, nampak tak di situ ya? Okey, tentang bab 1 kerajaan alam Melayu. Jadi, apakah kerajaan luar yang telah menyerang Funan, iaitu jawapannya sama ada C ataupun D. Yang mana lebih tepat jawapannya? Boleh tulis dalam Zoom chat sekarang. Okey, sama ada C ataupun D. Ya. Jawapannya adalah ya, betul. Betul. Jawapannya adalah jawapannya adalah C. Kerajaan Chenla. Ya, kerajaan Chenla yang telah menyerang kerajaan Funan. Bagus. Ramai yang telah menjawab C. Baik. Soalan yang kedua. Okey, maklumat berikut berkaitan kerajaan di alam Melayu. Okey, iaitu kerajaan Funan dengan Okyo, okey, Angkor, Yasodarapura dan Kedah Tua Sungai Mas. So, apakah persamaan kawasan ini? Maknanya kawasan-kawasan ini, apakah persamaannya? Adakah pusat pelabuhan, atau pusat keagamaan, atau pusat kebudayaan, atau pusat kepemerintahan? Baik, daripada sini, cikgu tahu kamu kadang-kadang guna teknik tembak. Baik, guna teknik tembak boleh. Iaitu buang dulu mana-mana yang salah. Iaitu kita boleh buang B, pusat keagamaan, dan juga kita boleh buang C, pusat kebudayaan. Sebab kita tahu, okey, untuk 4 bab pertama kerajaan alam Melayu cerita pasal pelabuhan dan juga pemerintahan. So, yang mana satu? Di antara A dengan D. Okey, jadi bila kita tengok, kalau mungkin kamu tak ingat, cikgu saya tak ingatlah cikgu yang mana satu ya. Okey, kamu ingat satu je. Okyo ni, okey, sebenarnya adalah pelabuhan. Ya, Okyo ni ialah pelabuhan. Pelabuhan. Jadi bila Funan dia punya bandar dia bukan, pusat pemerintahan bukan di Okyo. Okey, Okyo tu ialah dia punya pelabuhan. Jadi kita boleh tahu bahawa kalau ini pelabuhan, maka yang lain juga adalah pelabuhan juga. Yang lain-lain pun adalah pelabuhan. Jadi jawapannya adalah nombor 2 adalah A. Betul, Nakib. Okey. Jadi di sini cara bagaimana untuk kamu analisa setiap soalan, ya. Baik. Soalan ketiga. Ketua air. Nampak ni? Cikgu bulatkan ketua air dilantik di setiap kampung dalam kerajaan Champa, betul? Apakah peranan? Maknanya apakah tugas ketua air? Mengusahakan tanaman, menyelenggarakan terusan,
membekalkan tenaga buruh ataupun juga menguasai pelabuhan? Jawapannya, okey. Jawapannya, okey, ketua air. Mesti ada kaitan dengan air. Yang mana kaitan dengan air? Tanaman, terusan, tenaga buruh atau pelabuhan? Jawapannya, boleh letak dalam Zoom chat. Jawapannya A, B, C, D. Tak apa, salah pun tak apa. Jangan takut. Okey. Baik. Jawapannya adalah jawapannya adalah B. Menyelenggarakan terusan. Sebab terusan itu adalah kita kata sebagai terusan-terusan air. Okey, yang berfungsi untuk apa? Untuk mengairi kawasan sawah padi. Macam cikgu cakap baru-baru ni kan. Kawasan sawah padi. So tengah-tengah ini ada air, iaitu terusan. So maknanya menyelenggarakan terusan. Maknanya dia kena maintain. Kena jaga. Okey, terusan itu supaya terus berfungsi dengan baik. Itu selenggarakan terusan. Siapa? Ketua air. Di mana? Di Kerajaan Champa. Baik, soalan yang keempat. Okey, bagus Pravin dan Ain. Soalan yang keempat. Masyarakat Kerajaan Champa terkenal dalam bidang pembuatan. Okey, ini dah kegiatan ekonomi ya. Ini dah masuk bab 2 ni. Kegiatan ekonomi dan juga sistem pemerintahan. Baik, apakah perusahaan tersebut? Kerajaan Champa terkenal dalam bidang pembuatan. Dia buat apa? Garam, cuka kelapa, atau barang perhiasan, atau pembungkusan daging. Okey, yang mana satu? Baik. Untuk pembungkusan daging, kita tahu ini adalah kerajaan Majapahit. Majapahit ini bukan. Okey, garam juga ini adalah kerajaan Majapahit. Okey. So tinggallah cuka kelapa dan barang perhiasan. So apakah jawapan bagi soalan yang keempat? Jawapannya adalah iaitu Champa terkenal dalam bidang pembuatan cuka kelapa. Ya, cuka kelapa. Cuka kelapa tu kita kata cuka lah yang selalu dimasukkan dalam makanan sebenarnya. Jadi nombor 4 adalah B. Baik. Soalan yang kelima. Maklumat berikut berkaitan dengan pengaruh bahasa asing. Ya, sebelum cuka jadi okey. Berkaitan dengan pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Melayu. Sanskrit Budi ialah Budi, Parsi okey kurma jadi kurma dan Arab zalim jadi zalim. Mengapa wujud perbendaharaan kata bahasa Melayu tersebut? Kenapa? Maknanya soalan dia, kenapa boleh wujud perkataan-perkataan bahasa Sanskrit, bahasa Parsi, bahasa Arab dalam bahasa Melayu? Adakah peningkatan ilmu pengetahuan, penggunaan bahasa serumpun, pertembungan pelbagai budaya, atau persaingan dengan bahasa lain? Jawapannya. Okey. Sekejap. Sanskrit, baik. Kejap Sanskrit, Parsi, Arab ini bahasa serumpun ke? Kamu tahu apa maksud bahasa serumpun? Bahasa serumpun ni maksudnya adalah bahasa, kita kata bahasa, bahasa yang sama-sama digunakan di kawasan yang sama. Contoh, kita kata bahasa Melayu digunakan dalam kerajaan ataupun dalam alam Melayu. So itu. Jadi adakah Sanskrit tu bahasa serumpun? Adakah Parsi tu bahasa serumpun? Bukan. Sanskrit kita tahu daripada India, Parsi daripada Iraq, bahasa Arab daripada Arab. Semua tu bukan alam Melayu. Takkanlah Arab tu bahasa apa dalam alam Melayu. Pelik betul. Kan? Jadi bukan penggunaan bahasa serumpun, bukan. Soalan dia, mengapa wujud perbendaharaan kata bahasa Melayu ini? Kerana apa? Kerana
Jawapannya adalah C. Pertembungan pelbagai budaya. Apa itu pertembungan pelbagai budaya, cikgu? Maksudnya, okey, orang-orang Melayu sering bertembung, sering bertemu, sering berinteraksi dengan orang India. Sering bertemu, berinteraksi dengan orang Arab dan orang Parsi. Ya ke, cikgu? Iyalah. Sebab orang India, orang Arab, orang Parsi sering berdagang dengan kerajaan alam Melayu. Jadi sudah tentulah orang Melayu kena berbual dengan orang Sanskrit, kena berbual dengan orang India, kena berbual dengan orang Parsi, kena berbual dengan orang Arab. Jadi, bila bertembung itu, maka menggunakan bahasa-bahasa mereka juga. Jadi nombor 5 ialah C. Faham? Faham ke tak faham? Baik, bagus Razan. Jasmine faham, Jasmine? Jasmine, Ariana, Aina Damia, faham ya? Lily, kalau tak faham boleh tulis dalam Zoom chat. Ya, kalau tak faham boleh tulis dalam Zoom chat. Jangan diam-diam. Baik Ariana, bagus. Baik. Soalan yang ke-6. Kita tengok di sini ya. Okey, seni bina dalam kerajaan Angkor. Bila seni bina dalam kerajaan Angkor, ini adalah bab yang ketiga. Angkor Wat. Seni bina tersebut dibina oleh Angkor Wat dibina oleh siapa? Kaundinya, Fan Shihman, Raden Wijaya atau Raja Suryavarman yang kedua. Kita pernah bincangkan baru-baru ini. Jawapannya adalah jawapannya ialah Raja Suryavarman yang kedua. Okey, sebab dia inilah daripada kerajaan Angkor. Kaundinya, okey, kaundinya ialah dia punya itu adalah daripada kerajaan Funan. Okey, Fan Shihman pun Funan. Raden Wijaya dia pengasas kerajaan Majapahit. Majapahit ya. Jadi ini perbezaan dia. Baik, ada pertanyaan, cikgu, Candi Kedah Tua apa ya? Baik, untuk Candi Kedah Tua. Baik, Kedah Tua ada candi. Antara candinya iaitu pertama Candi Batu Pahat. Okey, Batu Pahat. Okey, dan juga candi dikatakan Candi Lembah Bujang. Okey. Candi Lembah Bujang yang terkenal Candi Lembah Bujang lah. Borobudur candi. Ya, Borobudur pun candi. Tapi Borobudur adalah candi untuk kerajaan Majapahit. Terletak di Pulau Jawa. Ya. Confuse dah. Sebab itu. Okey, kena jelas benda-benda ni ya. Kena jelas. Okey. Baik, soalan nombor 6. Nasib baik betul Lily. Okey, bagus. Baik, nombor 6 adalah di nombor 7. Okey. Hayam Wuruk. Nama yang terkenal ni. Hayam Wuruk telah menyatukan aliran dalam agama Hindu dan Buddha yang dikenali sebagai Tripaksa. Cikgu esok saya exam sejarah. Baik Nakib. Belajar betul-betul malam ni. Tengok betul-betul. Apakah kerajaan yang melakukan penyatuan tu? Hayam Wuruk ni daripada kerajaan mana? Senang saja. Hayam Wuruk ni nama orang-orang apa tahu? Nama orang-orang Jawa. Hayam Wuruk. Nama orang Jawa. Kalau orang Jawa, kerajaan mana? Kerajaan mana? Angkor, Majapahit, Kedah Tua atau Champa? Ya, betul Razan. Ya, ngomong Jawa ya, sitik-sitik baiklah. Okey. Ya, jawapannya adalah B. Kerajaan Majapahit ya. Bocah iki. Bocah iki. Alright. So kita lihat nombor 7 itu adalah B. Jangan kau tanya cikgu cakap apa tadi. Itu sebenarnya adalah bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Okey. Nombor 7 adalah B, bagus. Nombor 8.
Sistem pemerintahan. Kita tengok nombor 8. Sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu berasaskan sistem raja. Memang betul. Okey, memang betul. Dia sistem raja. Jadi kalau kita lihat, bagaimanakah pemilihan raja di kerajaan tersebut? Maknanya, macam mana raja dipilih dalam kerajaan-kerajaan alam Melayu? Secara penggiliran, secara suara majoriti, berasaskan keturunan dan pengesahan pembesar. So yang mana satu? Boleh tuliskan dalam Zoom chat. Mana jawapan dia? Baik, bagus Nakib. Okey. Baik. Untuk pengetahuan kamu, secara penggiliran ni, okey, adalah untuk memilih raja-raja dari negeri mana? Di negeri Perak. Itu di Perak. Secara penggiliran. Tengok betul-betul. Okey. Itu di negeri Perak. Kalau secara suara majoriti, itu dipanggil sistem apa cikgu? Itu dipanggil sistem demokrasi. Mana ada demokrasi dalam kerajaan alam Melayu? Mana ada demokrasi lagi? Belum. Selagi British belum sampai, belum ada sistem demokrasi. Tak ada. Memang tak ada. Jadi jawapannya apa? Jawapannya adalah berasaskan keturunan. Kalau keturunan raja-raja, dialah yang akan meneruskan pemerintahan raja itu. Dan pengesahan pembesar, ini juga jawapan dia, 3 dan 4. Apa itu pengesahan pembesar, cikgu? Pengesahan pembesar maksudnya adalah pembesar itu memberi sah, mengesahkan bahawa, ya betul, bila tanya Bendahara Laksmana Temenggung kan, siapakah sultan kamu? Oh, sultan kami semua adalah Tuanku Sultan Mahmud Shah. Okey, jadi kami sebagai pembesar, kami mengesahkan beliau ataupun baginda adalah sultan. Ya. Jadi jawapannya adalah 3 dan 4. Cikgu, bukan Perak tu kerajaan alam Melayu ke? Ya, memang Perak tu kerajaan alam Melayu. Tapi itu maksud kerajaan alam Melayu ini bermaksud kerajaan-kerajaan yang 7 tu. Bermaksud kerajaan yang 7 tu, iaitu Funan, kemudian Champa, kemudian juga Angkor, kemudian juga Kedah Tua, kemudian juga Sriwijaya, kemudian juga Majapahit, dan juga satu lagi Gangga Nagara. So, Perak dia lambat lagi. Perak belum wujud waktu ni. Yang ada pun kerajaan beruas. Ingat tak? Cuba korang ingat balik. Okey, korang belajar kan? Okey, kerajaan alam Melayu ni bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, betul? Perak kat mana? Okey, ini 4. Okey, kerajaan alam Melayu. Bab 5 Melaka. Bab 6 Johor. Bab 7 baru ada Perak, Pahang, Selangor dan Terengganu, betul? Bab 7 jauh lagi. Maknanya, okey, Perak tidak boleh dimasukkan dalam kerajaan alam Melayu. Sebab dia lambat lagi wujud. Dia tak wujud lagi semasa 4 bab kerajaan alam Melayu tu. Bukan. 4 ini kerajaan alam Melayu yang 7 tu. Kemudian Melaka, Johor dan juga Perak, Pahang, Selangor dan Terengganu. So macam tu. Nampak tak Ain? Sebab tu kita tak boleh ambil nombor 1. Sebab dia lambat lagi. Dia tak wujud lagi semasa kerajaan alam Melayu. Jadi sebab itu jawapannya adalah D, 3 dan 4. Faham tak ni apa yang cikgu explain ni? Faham tak apa yang cikgu explain ni? Faham ya? Dini, faham tak Dini? Aina Damia? Okey. Dan juga Ruqayyah, Shane. Faham Saif Falik, kau jangan diam aja. Nanti mak kau bising pula. Mak kau pula buat mesej cikgu. Cikgu, anak saya ni selalu berlaku tiba-tiba mak kamu call, tiba-tiba mak kamu mesej, cikgu anak saya ni, cikgu sejarah dia gini cikgu. Kau cikgu dapat mak kau cakap macam tu kat cikgu, siap kau. Okey, nombor 9. 9. Jadual berikut.
Okey, berkaitan dengan perkembangan hukum kanun Melaka. Bila sebut hukum kanun Melaka, ini dah masuk bab yang kelima. Baik, Sultan Muzaffar Shah 1446-1456 ianya ditulis, dan X 1489-1511 ianya disusun semula. So siapakah X? Okey. Siapakah X? Nakib. Nakib jawapannya adalah D. Bagaimana yang lain-lain? Okey. Yang ini sebenarnya kalau kamu tak dapat idea pun, siapa yang telah menulis hukum kanun Melaka ni, yang X ni? Kalau kamu tak ada clue, tak tahu clue, cikgu bagi clue. Iaitu kamu tengok tahun. Tengok tahun 1489 hingga 1511. Ini clue yang besar. Apa yang berlaku pada tahun 1511? Apa yang berlaku pada 1511 di Melaka? 1511. Ya, betul Razan. Iaitu Melaka diserang Portugis, betul? Diserang Portugis. Jadi waktu ini, siapakah yang siapakah sultan yang memerintah Melaka waktu itu? Siapa sultan yang memerintah Melaka pada waktu itu? Iaitu ini adalah sultan yang terakhir. Siapa? Sudah tentulah iaitu sultan apa? Iaitu Sultan Mahmud Shah. Nampak tak? Sultan Mahmud Shah. Jadi jawapannya adalah D. Boleh faham? Okey. Jadi ini antara fakta-fakta dan clue-clue yang boleh memberikan kamu jawapan. Tengok pada clue-clue yang diberi. Ya. Jadi nombor 9 jawapannya X, jawapannya X pula. Jawapan X tu ialah Sultan Mahmud Shah. Ya. So nombor 9 adalah D. Baik. Nombor 10. Baik, senarai berikut berkaitan dengan pengurniaan barangan dari China kepada Sultan Melaka. China berikan hadiah kepada Sultan Melaka payung kuning, cap mohor, sepersalinan pakaian. Jadi apakah kesan pengurniaan barangan tersebut terhadap Melaka? Okey, mengatasi perebutan kuasa, mendapat perlindungan China, memajukan sistem ketenteraan, atau meningkatkan kerjasama ekonomi. Baik, jawapannya Farabi dan Lily. Apa jawapan dia? Tulis dalam Zoom chat sekarang. Apa jawapan bagi soalan nombor 10? Jawapannya adalah bila Sultan Melaka dapat je barang-barang daripada China ni, maka dia dapat apa? Apa jawapannya? Jawapannya adalah tidak Pravin. Sebenarnya dia mendapat perlindungan daripada China. Perlindungan kenapa cikgu? Sebab bermakna Melaka telah diberi naungan oleh China. Sebab negara China lebih besar daripada Melaka. Negara China lebih besar daripada Melaka. Kerajaan China pada waktu itu lebih besar daripada kerajaan Melaka. So bila kerajaan China menghadiahkan payung kuning, cap mohor, sepersalinan pakaian kepada Sultan Melaka, maksudnya apa? Maksudnya kerajaan China iktiraf. Kerajaan China iktiraf bahawa Melaka ini di bawah perlindungan kami. Jadi orang lain takut nak masuk ke Melaka. Sebab apa? Dilindungi oleh China. Nampak? Jadi itulah kesan pengurniaan barangan tersebut. Okey. So nombor 10 jawapannya adalah B. Baik. 11. Kita tengok mengapakah Kesultanan Johor Riau mencapai kegemilangan
pada abad ke-16 dan ke-17. Okey. Ini bila Johor Riau dah masuk bab 6. Okey, ini bab 6. Baik. Iaitu kenapa Kesultanan Johor Riau mencapai kegemilangan Adakah kerana pengislaman pembesar, kemajuan perdagangan, kebijaksanaan pemerintah dan perlindungan daripada siang? Allahu Akbar. Ini senangnya ni. Baik. Kalau kita kata nombor 1 pengislaman pembesar, takkanlah Kesultanan Johor Riau baru nak masuk Islam. Daripada Melaka lagi kot. Kan, dah Islam. So, bukan. Okay, nombor 1 bukan. Kemajuan perdagangan mungkin. Kebijaksanaan pemerintah, ya. Macam mana bijaksana? Kamu tengok kan Sultan Alauddin Riayat Shah. Dia pindah-pindahkan kota Kara ke kota Sayur kan. Maknanya dia bijak. Dia bijak. Jadi jawapannya adalah 2 dan 3. So jawapannya adalah C. Begitu. Okey. Baik, itu soalan nombor 11. Soalan nombor 12. Okey, pedagang Jawa. Pedagang Jawa menjadikan Johor sebagai pelabuhan pilihan kerana apa ya? Mudah memperoleh makanan, bentuk muka bumi yang berbukit bukau, terlindung daripada tiupan angin monsun, tidak berminat berdagang dengan Portugis. So nombor 12 jawapannya. Sini senang. Jawapannya adalah apa? Mungkin confused sikit. Mudah memperoleh semua makanan. Baik. Jawapannya adalah D. D ya. Tidak berminat berdagang dengan Portugis. Baik. Kalau yang A, B, C ni, ini adalah kita kata kedudukan yang strategik. Kedudukan yang strategik untuk dijadikan pelabuhan. So bukan C. Ini adalah faktor-faktor pemilihan pelabuhan. Pemilihan lokasi pelabuhan. Ini faktor-faktor. Yang D ni memang pedagang Jawa memang tidak berminat berdagang dengan Portugis. Kenapa nak berdagang dengan Portugis itu? Sebab waktu itu kan Portugis kan dia menguasai Melaka. Jadi pelabuhan Melaka pelabuhan Melaka dikuasai oleh Portugis pada waktu itu. Jadi diorang tak nak singgah kat pelabuhan Melaka sebab ada Portugis. Jadi mereka pergi ke Johor. Jadi 12 adalah D. Itu cara dia. Faham Kalau ada yang tak faham boleh tulis dalam Zoom chat. Jangan korang diam-diam aja. Ya, baik. Okay. Tak ada yang berdagang ke cikgu? Ada. Dia macam ni, nak ceritalah kalau ikutkan okey, kalau kita boleh bayangkan okey, bila ini katakan semenanjung Malaysia, ini Singapura dan juga ini adalah Sumatera. So di sini adalah Melaka, ya. Di sini adalah kat sini adalah Melaka. Baik, dulu semua orang pergi ke Melaka. Semua orang pergi ke Melaka. Tetapi apabila Melaka diserang oleh Portugis, maka Portugis telah menguasai pelabuhan di Melaka, iaitu Portugis. Portugis dapat Melaka. Ya. So bila dapat Melaka kat sini, para pedagang dia nak pergi singgah lagi, pergi ke Melaka. Tak nak sebab ada Portugis. Kena cukai yang tinggi lah. Kan? Jadi mereka tak mahu lagi ke situ. Mereka pun berpindah pergi ke berdagang di Johor. Johor kat mana? Dekat sini. Kan? Dekat sini ada Johor. Ya, semasa Portugis kenakan cukai yang tinggi dekat Melaka. Siapa-siapa nak berdagang kat Melaka, cukai dia kena bayar mahal pun semua. Jadi semua orang tak nak. Kami tak nak bayar cukai tinggi kat Melaka. Kami pergi Johor lah. Dekat bawah tu ada Johor. Jadi semua orang termasuk pedagang Jawa berpindahlah dan berdagang ke Johor. Kan? Dan kita tahu kan pada waktu inilah dekat sini ada satu lagi pelabuhan. Iaitu apa?
kat sini ada pelabuhan Aceh, betul? Kat sini ada Aceh. Jadi oleh sebab itu bila bertiga-tiga ni ada, maka terbentuklah peperangan antara mereka. Peperangan antara mereka dipanggil apa? Perang tiga segi, betul? Yang menyebabkan perang tiga segi antara Aceh, Portugis dan Johor. Daripada gambar kau boleh cerita macam-macam. Ya, perang 100 tahun, perang apa? Perang tiga segi tu atau perang segitiga tu. Jadi ini cara bagaimana untuk kamu ingat fakta. Dengan gambar tu macam-macam boleh cerita, bang. Macam-macam boleh cerita. Dengan gambar peta tu je boleh cerita. Portugis, Johor, Aceh. Sebab itu belajar sejarah ni bila ada gambar seronok. Macam-macam boleh cerita. Baik. So 12 adalah D. Okey. Baik. 13. Apakah pusat pemerintahan okey, Sultan Muhammad Shah sebagai pengasas Kesultanan Pahang? Okey, Sultan Muhammad telah mengasaskan Kesultanan Pahang di mana? Di Pekan Pahang. Sebab Pekan adalah bandar diraja. Dan memang Sultan Muhammad Shah telah pun mengasaskan Kesultanan Pahang dan bertempat di Pekan Pahang. Ya. So nombor 13 adalah C. 14. So yang 13 ni adalah jawapan daripada daripada bab yang ke-7. Ni bab 7 ni bab 7. Baik. Karya berikut dikarang oleh Raja Chulan, iaitu Nisa Melayu. Ini buku buku Nisa Melayu dikarang oleh Raja Chulan. So, apakah isi kandungan karya tersebut? Apa cerita dalam Nisa Melayu ni, cikgu? Okey, kena ingat Raja Chulan ini sebenarnya dia adalah keturunan kita kata ataupun kerabat di Raja Perak. Raja Chulan ni kerabat di Raja Perak dia adalah saudara mara. Dia anak buah ke anak saudara ke kepada Sultan Perak. Ya dulu. Jadi bila Raja Chulan ni kerabat di Raja Negeri Perak, sudah tentulah dia akan cerita pasal apa? Tentang sejarah Kesultanan Perak. Faham? Ya, betul lagi, betul. Tu iaitu apa buku dia? Buku dia adalah bertajuk Nisa Melayu. Ya, Nisa Melayu. Baik. So nombor 14 adalah D. 15. Kota berikut telah dibuka pada tahun 1282. Kota berikut telah dibuka pada tahun 1282 iaitu Kota Seputih. Okey, Kota Seputih. Jadi, kota tersebut dibuka oleh siapa? Tunku Ahmad, Daing Celak, Tan Dermasawah ataupun juga satu lagi Maharaja Derbar Raja. Baik. Kalau kamu tak ada clue lah cikgu, sebenarnya saya tak ingat pun cikgu, tak hafal ke? Okey, baik, faham. Kamu tak tahu pun ini cerita daripada mana. Baik. Kamu tengok pada tahun 1282. Maknanya kalau tahun 1282 ini adalah kerajaan awal. Kerajaan awal yang mana ianya lebih awal. Lebih awal daripada Melaka. Kesultanan Melaka. Sebab Melaka pun dibuka oleh para Meswara pada 1400. Betul? Melaka dibuka 1400. Ini 1282. So, apakah kerajaan yang lebih awal? Ya, ini merujuk kepada kerajaan Kedah. Ingat ini merujuk kepada kerajaan negeri Kedah. Oh, iyalah Kedah. Kedah. Jadi, kamu tengok nama-nama ni, okey, itu satu clue. Clue yang kedua, kalau kamu lihat di sini, okey, Tunku Ahmad, kenal tak? Tak tahu. Daing Celak. Okey, Daing Celak ni macam kenal cikgu. Ya, Daing Celak ni kan adalah
Opu Bugis 5 bersaudara. Okey. Opu Bugis, salah seorang daripada Opu Bugis 5 bersaudara. Dia ni cerita dia kat mana cikgu? Kalau Opu Bugis, itu kan cerita daripada Johor. Okey. Tak ada kena-mengena dengan Kedah. Salah. Okey. Tan Derma Sewa. Okey. Itu pun, okey, Tun bukan Tan sebenarnya ni. Tun Derma Sewa. Tun Derma Sewa. Bukan Tan. Ini pun dah ejaan salah. So ini salah. Maharaja Derbar Raja. Okey, Maharaja Derbar Raja kenal tak? Maharaja Derbar Raja dialah pengasas pengasas kerajaan Kedah, iaitu Kedah Tua. Tapi dia mengasaskan pada abad ke-7 Masihi. Ke-7 Masihi, iaitu pada tahun 700. 700 lagi awal. Jadi tinggallah A, Tunku Ahmad. Sebab yang lain-lain salah. So jawapannya apa? Ya, A, Tunku Ahmad. Nampak tak? Baik, kalau soalan macam ni kalau soalan 15 macam ni, yang perlukan kamu kena tengok satu-satu, kamu jangan terus buat. Kamu tinggalkan dulu dan terus buat yang ke-16. Sebab soalan macam ni, kamu kena analisa satu-satu. Yang ini, itu ambil masa. Okey, soalan objektif ni dia tak boleh lama-lama. Jadi, kalau kamu dapat soalan yang susah, okey, skip dulu, pergi ke soalan lain dulu. Nanti bila dah siap yang lain-lain, baru kamu pergi balik soalan ini dan baru nilaikan satu-satu. Itu caranya. Ingat jangan buang masa. Ya. Baik. Jadi itu cara dia. Baik. Soalan yang ke-16. Okey, ada pelajar kata, cikgu saya skip lepas tu, habis masa. Memanglah kau skip ke tak skip, masa tetap habis. Ini kau ni kan. Kau skip ke tak skip, masa tetap habis. Tapi, kalau kamu skip, lepas tu boleh ada masa untuk tengok balik. Semua exam saya lambat. Lily, kamu kena tingkatkan strategi untuk apa? Menjawab secara pantas. Banyak sangat fikir Lily ni. Banyak sangat fikir. Baik. Soalan yang ke-16. Baik, bagaimanakah Yang Tuan Raden ditabalkan menjadi Pemerintah Negeri Sembilan pada tahun 1930? Baik, adakah melalui pilihan raya? Okey. Sistem penggantian, dilantik oleh raja sebelumnya, dipilih oleh pembesar tempatan. Baik, ini Negeri Sembilan Kita tahu Negeri Sembilan sebenarnya dia memang dia melantik pemerintah melalui cara apa? Dia akan melantik pemerintah daripada Minangkabau ataupun daripada Padang, daripada Minang, daripada Minangkabau. Tetapi Yang Tuan Raden telah menamatkan sistem ini. Yang Tuan Raden tamatkan sistem ini dan daripada Yang Tuan Raden lah menjadi pemerintah, dan selepas itu anak dia, lepas tu cucu dia jadi Yang Tuan, kemudian seterusnya cicit dia dan seterusnya yang menjadi pemerintah Negeri Sembilan. Maknanya apa? Maknanya bermula daripada Yang Tuan Raden, dia telah menggunakan sistem penggantian. Jadi 16 jawapannya adalah B. Ya. 16 adalah B. Okey. Baik. 17. Okey. Gambar berikut berkaitan dengan istiadat pertabalan diraja. Okey, ni gambar tak nampak kan, tapi ni gambar yang di Pertuan Agong Okey, gambar yang Pertuan Agong dengan Permaisuri Agong. Ini Permaisuri. Baik. Istiadat pertabalan. Istiadat pertabalan ini dimulai dengan mempersembahkan apa? Naskah Al-Quran, alat kebesaran diraja, mengutuk keris kuasa, atau membaca watikah pertabalan. Yang mana satu? Mula-mula sekali, mesti apa? Mesti dengan naskah Al-Quran.
dan juga yang kedua alat kebesaran diraja. Dua ni. Mula-mula mesti dua ni dulu. Okey. Iaitu sebagai tanda apa? Sebagai tanda raja ini juga adalah menjunjung agama. Meletakkan agama di hadapan dulu. Dan kemudian alat kebesaran tu menunjukkan baginda ada alat-alat kebesaran menunjukkan kedaulatan baginda. So nombor 17 adalah A 1 dan 2. Ya. Baik. 18. Perlaksanaan hukuman adat pepatih. Okey, hukuman adat pepatih di Negeri Sembilan adalah bersifat pemulihan. Mengapa hukuman tersebut dilaksanakan? Kenapa hukuman bersifat pemulihan ini dilaksanakan? Itu maksudnya. Kenapa ya hukuman bersifat pemulihan ini dilaksanakan? Untuk memudahkan proses hukuman, mengutamakan perasaan pesalah, mengambil kira kepentingan pesalah, atau mengubah sikap pesalah ke arah kebaikan. Jawapannya apa? Okey, Ain, Dini. Begitu juga Amar Qawi. Diam je Amar Qawi. Apa jawapan dia? Soalan nombor 18. Apa jawapan dia? Jawapan dia untuk soalan nombor 18. Baik. Jawapannya adalah tahu pun kau. Jawapannya adalah D. Okey, kenapa bersifat pemulihan? Apa itu pemulihan? Maknanya pemulihan itu adalah proses baiki. Kenapa nak dibaiki? Supaya dapat ubah. Kenapa nak dibaiki? Supaya dapat ubah sikap pesalah ke arah kebaikan. Sebab itu jawapan 18 adalah D. Mengubah sikap pesalah ke arah kebaikan. Okey. Baik. Soalan yang ke-19. Mengapakah, kita tengok ya. Mengapakah kesultanan berikut mengalami kemerosotan menjelang abad ke-19? Kesultanan Suluk sudah mulai Brunei. Ini dah masuk bab 10. Ya. Baik, kenapa kesultanan kedua-dua ini merosot menjelang abad ke-19? Bersaing dengan kuasa barat, kelemahan kepimpinan kesukuan, kekurangan sumber bahan mentah, atau berlaku penyebaran agama Buddha. Jawapannya apa? Baik. Sebenarnya ini mudah saja. Iaitu menjelang abad ke-19. Kamu tahu abad ke-19? Abad ke-19 ini adalah daripada tahun 1800 sehingga 1899. Okey, cikgu bagi clue macam mana cara cikgu berfikir. Okey, 1800-1899. Kenapa Kesultanan Sulu, Kesultanan Melayu Brunei ini merosot? Okey, kerana apa? Pada waktu inilah iaitu kuasa barat datang. Ya ke cikgu? Ya. Contohnya kalau James Brooke, kita tahu James Brooke kan? Okey, James Brooke sebenarnya kalau kamu nak tahu James Brooke ni telah pun datang semasa tahun 1841. Maknanya yang jajah Sarawak tu ke? Ya, betul. Yang jajah Sarawak tu James Brooke pada tahun 1841 tau. Bermakna pada abad ke-19. James Brooke ni mana? Orang barat. Ya, jadi jawapannya apa? Kesultanan Sulu dan Kesultanan Melayu Brunei lemah merosot kerana terpaksa bersaing dengan kuasa barat. Dia mati dibunuh ke? Tak. Dia okey. Korang tunggu bab yang ke-5 sejarah tingkatan 3 tu best. Okey. Baik. 19 adalah A dan 20. Baik. Okey, 20. Jadual berikut menunjukkan keunikan seni bina masyarakat Sarawak dan juga Sabah. Keunikan seni bina masyarakat Sarawak dan juga Sabah. Pilih pasangan yang betul. Okey, iaitu rumah tinggi kaum Iban, rumah baru kaum Bidayuh, rumah panjang kaum Bajau Sama,
dan lepa kaum Kadayan. Baik. Kalau kamu tak ingat, okey, tak ingat kalau kamu tak ingat, kamu cari mana yang salah tu. Contoh, kalau macam cikgu tengok rumah panjang, kaum Bajau dan juga Samang. Kaum Bajau ni, okey, adalah kaum-kaum yang pandai menyelam dan boleh menyelam lama. Kita tahu kan kaum Bajau ni dia suka menyelam dalam air. Lama tau, 2 minit, 3 minit. Kan, dia mahir okey menyelam. Takkanlah duduk di rumah panjang. Pelik betul. Mestilah mereka duduk di rumah air, iaitu rumah di tepi-tepi. Ya betul, yang limpa dia orang besar tu. Ya. Jadi yang ini salah. Salah. Lepa. Lepa ni adalah perahu. Ya, memang ada kaum yang tinggal dalam perahu, tapi bukan Kadayan. Kadayan ni tinggal di hulu. Lepa ni perahu Lepa ni perahu. Okey. Jadi jawapannya, okey, ini pun salah. Cikgu, ada pula soalan. Dia tanya, cikgu boleh selam berapa lama cikgu? Cikgu boleh selam berapa lama Nak cerita tapi jangan bagi tahu orang. Jangan bagi tahu orang Cikgu boleh selam berapa lama? Cikgu boleh selam selama berbulan-bulan. Sebab cikgu boleh selami hati kamu semua lama. Cikgu boleh selam hati kamu lama. Berbulan-bulan. Jadi, okay. Ya, ya betul, ni terbalik. Jadi, baik, yang betul mana? Okay. Betul, ni terbalik. Kaum kat sini, seni bina tu kat sini sebenarnya. Jadi jawapan yang betul adalah B, rumah baru dengan kaum Bidayuh. Itu baru betul. Ya. Rumah baru dengan kaum Bidayuh. Yang kaum Iban dia bukan rumah tinggi. Kaum Iban sebenarnya adalah rumah panjang. Bukan rumah tinggi. Rumah panjang ya. Jadi jawapannya adalah B. Okey. Okey. Gurau. Jasmine jangan ambil hati Aina Damia, okey, boleh berjalan dalam hati tu, jangan ambil hati Gurau. Baik. Okey. Soalan seterusnya. Kita pergi kepada ambil dari Google ke? Tolonglah. Apa kelas kita main Google? Ini semua spontan lah. Okey. Alright. Soalan seterusnya. Okey, bahagian B. Okey, kita lihat Okey, bahagian B, bahagian yang wajib kamu jawab. Okey, bahagian B, bahagian yang wajib kamu jawab. Okey, iaitu kalau kita lihat pada peringkat awal, soalan 1 Pada peringkat awal, masyarakat Kerajaan Alam Melayu menjalankan kegiatan mengutip hasil hutan dan laut bagi kegunaan mereka. Nyatakan 2 hasil hutan dan laut tersebut. Maknanya, bukanlah 2 hasil hutan, 2 laut, bukan. Maknanya 1 hasil hutan, 1 laut. Ya betul. Herba bukan. Ya bukan. Kalau daripada hutan, okey, adalah seperti apa? Seperti kayu apa? Kayu gaharu. Okey, kayu gaharu boleh. Kayu cendana pun boleh. Betul, cendana pun boleh. Itu hasil hutan. Ya. Kemudian juga damar pun boleh. Itu hasil hutan. Okey, satu lagi, okey, iaitu okey, hasil laut. Okey, untuk bawah tu hasil laut pula. Hasil laut lili, sarang burung. Kau jangan lili, kau jangan carut lili. Terkejut cikgu. Okey. Baik. Satu lagi iaitu okey, untuk hasil laut. Hasil laut okey, iaitu seperti gamat. Typo ya, betul. Okey. Gamat, kemudian juga mutiara. Itu juga adalah kita kata sebagai hasil laut. Sarang burung pun boleh juga kat sini. Sarang burung masuk dalam apa? Dalam hasil hutan sarang burung. Okey, sarang burung. Ikan cikgu? Ikan tak payahlah. Okey, ikan tak payahlah. Kan? Baik.
So ini jawapan bagi soalan 1A. Yang penyu, kulit penyu boleh. Kulit penyu boleh. Kulit penyu, kulit kura-kura. Okey, itu hasil laut. Baik. Soalan B. Mengapa hasil hutan? Okey, mengapa hasil hutan? Kalau kita lihat di sini, mengapakah hasil hutan dan laut tersebut mendapat permintaan tinggi daripada pedagang asing? Kenapa ya? Okey. Baik, macam mana nak fikir tentang soalan ini? Sebenarnya, mendapat permintaan tinggi kerana apa? Hasil hutan dan hasil laut ni sudah tentu ada apa? Ada dia punya fungsi. Fungsi tersendiri. Maknanya ada fungsi. Kita kata sebagai ada fungsi masing-masing. Boleh faham? Fungsi masing-masing. Jadi, kalau kamu, ada fungsi dia. Hasil hutan ada fungsi dia, hasil laut ada fungsi dia. Jadi, kamu berikan fungsi-fungsinya. Berikan fungsi-fungsinya. Iaitu, kalau kita lihat hasil hutan. Okey, hasil hutan. Contohnya apa? Kayu gaharu dan kayu cendana kan? Contoh kamu ambil gaharu, cendana. Untuk apa? Untuk buat untuk bahan pewangi. Macam tu. Mentionkan dia punya fungsi dia. Kemudian juga kalau katakan sarang burung. Sarang burung tu apa? Untuk kita kata sebagai bahan perubatan. Itu. Okey, bermakna untuk fungsi-fungsi dia. Berikan 2 contoh kat situ. Kemudian kalau katakan hasil laut. Hasil laut macam mana pula cikgu? Hasil laut kita tahu sebagai contoh macam gamat. Okey, kita tahu macam gamat tu untuk apa? Okey, kita tahu untuk gamat tu adalah untuk bahan perubatan dan juga boleh dibuat makanan. Memang boleh dimakan gamat tu. Dan mutiara untuk apa? Mutiara untuk barang perhiasan. Nampak tak? Jadi okey, kalau soalan tanya kenapa hasil hutan dan laut ni mendapat permintaan tinggi? Kerana fungsinya masing-masing. Okey, dan kemudian kamu buat contoh. Okey, contohnya hasil hutan seperti gaharu dan cendana boleh digunakan untuk bahan pewangi. Manakala sarang burung pula digunakan sebagai bahan perubatan. Itu ayat. Kemudian hasil laut pula. Manakala hasil laut pula seperti gamat boleh dijadikan bahan perubatan dan makanan. Titik. Manakala. Nampak tak macam mana cikgu bina ayat? Nampak tak macam mana cikgu bina ayat jawapan? Nampak kan? Cikgu tak menulis tapi cikgu cakap. Ke korang nak cikgu tulis? Nak cikgu tulis ke? Okey. So, kita tahu ada fungsi masing-masing. Okey. Bahan pewangi ni 1. Bahan perubatan ni 1. Perubatan dan makanan 1. Mutiara sebagai barang perhiasan 1. Ini saja sudah dapat 4 markah. Macam tu. Boleh faham? Okey. Jadi itu cara dia. Baik. Ada sesiapa yang tak tahu ke macam mana nak buat ayat? Semua tahu Semua tahu macam mana nak bina ayat jawapan? Semua tahu? Tahu ke tak tahu ni? Orang ni kan. Kan ada yang aku simbah dengan air kopi ni kan. Tahu Yang lain-lain korang jangan diam je. Amar Kowi. Kan. Aina Damia. Tahu tak macam mana bina ayat jawapan? Kenapa tu Mak? Kenapa tu Amar Kowi? Kenapa tu? Rasa penat lepas exam. Faham. Memang penat. Tapi jangan dilayan. Okey. Sebab lepas ini korang memang penat ni ubat dia apa? Penat ni ubatnya berehat.
penat, ubatnya berehat. Ya. Baik. Soalan C. Kita tengok Okey, soalan dia, bagaimanakah kita boleh meningkatkan pengeluaran hasil hutan dan laut negara? Bila soalan bagaimana, okey, bermakna kamu kena berikan apa? Berikan cara-cara. Cara-cara untuk meningkatkan pengeluaran. Okey, pengeluaran hasil hutan dan laut negara. Okey, iaitu macam mana? Okey, yang pertama sekali iaitu okey, kita tahu menanam. Pertama sekali iaitu dengan menanam hasil hutan. Seperti apa? Kita kata seperti pokok gaharu dan pokok cendana. Okey, ingat kayu gaharu, kayu cendana tu daripada pokok. Okey, menanam hasil hutan seperti pokok gaharu dan pokok cendana. Damar tu getah. Dan damar tu getah daripada pokok apa? Ya, pokok damar. Pokok damar dia ada getah dia tu. Okey. So menanam hasil hutan seperti pokok gaharu dan pokok cendana. Itu untuk meningkatkan pengeluaran lah. Okey. So selain daripada itu apa? Iaitu kita tahu hasil hutan ini banyak. Okey, banyak kita kata sebagai diteroka secara haram. Ia diteroka secara haram. Jadi apa yang kita kena buat? Iaitu kita kena kita kena membanteras ataupun kita menghapuskan menghapuskan penerokaan penerokaan hasil hutan dan laut secara haram. Ada orang yang diam-diam pergi tebang pokok yang mahal-mahal ini pergi jual. Ya boleh. Okay. Ya, membanteras ini dengan apa? Dengan cuba kita mengetatkan undang-undang. Mengetatkan tak boleh. Nanti mengetatkan tu saja tak cukup. Sepatutnya apa tahu? Iaitu menguatkuasakan. Menguatkuasakan undang-undang. Ya, undang-undang bagi bagi menghalang menghalang penerokaan secara haram. Penerokaan secara haram. Ingat apa beza di antara mengetatkan undang-undang dengan menguatkuasakan undang-undang? Bila mengetatkan, kamu buat undang-undang itu lebih ketat, lebih detail, lebih terperinci. Tapi kalau kamu buat saja undang-undang tanpa melaksanakannya, sama je. Kan? Dia ibaratkan macam pengawas, okey, diberikan undang-undang. Okey, pastikan pengawas semua, pastikan okey, supaya kita ada undang-undang dekat sekolah iaitu semua pelajar kena pakai tali leher. Okey, undang-undang dia apa? Kena pakai tali leher, kena pakai lencana nama. Okey, itu undang-undang. Tapi kalau tak ada orang yang pergi cek para pelajar sama ada pakai tali leher ataupun tak pakai, so undang-undang itu macam undang-undang je lah. Buat apa? Tak pakai tali leher tak apa. Bukan ada orang cek pun. You see? Bukan ada orang cek pun. Pengawas pun tak buat kerja. Tak cek pun. Kan? Jadi, menguatkuasakan undang-undang ni maksudnya apa tahu? Para pengawas kena kuatkuasakan undang-undang. Pastikan semua pelajar pakai tali leher dan juga lencana. Jadi semua pengawas akan cek. Bila pengawas cek, itu maksudnya apa? Kuatkuasakan undang-undang. Itu maksudnya menguatkuasakan undang-undang. Ya. So itu beza mengetatkan undang-undang, menguatkuasakan undang-undang. Right. Baik. So cikgu dah 3 ni cikgu. Berapa nak bagi? Kita tengoklah markah. Berapa? 4 kan? 4 markah, kita bagilah 4. Ini cara dia. Lily, masa periksa hari tu ada buat tak? Bila 4 markah dia bagi, kamu bagi 4. Ada tak buat macam tu juga? Kepada semua pelajar yang lain yang dah jawab. Ada tak soalan minta 4, kamu bagi 4? Soalan minta 3, kamu bagi 3?
ke korang soalan minta 4, kamu bagi 1 je. Ada lengkap ya. Bagi yang lengkap. Jangan korang main semua bagi 1 je. Kang tak dapat markah. Ya. Baik. Satu lagi iaitu apakah caranya untuk meningkatkan pengeluaran, iaitu mengadakan mengadakan langkah memelihara hasil hutan dan hasil laut. Memelihara maknanya memelihara tu maknanya menjaga dan membaik pulih hasil hutan, hasil laut ni supaya dia terus bertambah. Dia terus bertambah. Baik. Dah pecah otak nak cari isi dengan huraian. Lily, kenapa kamu rasa nak pecah otak bila jawab soalan? Sebab jarang buat latihan. Cuba kalau kamu selalu buat latihan, mesti kamu tak pecah otak. Kamu dah, tahu jawapan dia. Tahu jawapan dia. Kan? Jadi, untuk pengetahuan kamu semua, macam cikgu cakap hari tu, tak tahu nak buat huraian. Jangan risau. Untuk pengetahuan kamu semua, para pelajar sekalian, bermula pada bulan Februari ini, cikgu akan buat antara pembaharuan ni, seperti cikgu akan buat grup Telegram khas untuk pelajar, di mana setiap kali selepas kelas kita ada sedikit latihan, mungkin latihan 1 atau 2 buku surat saja, yang mana latihan tu kamu perlu jawab dan kemudian kamu postkan jawapan itu di grup Telegram itu. So, grup Telegram tu akan bincangkan soalan-soalan, latihan-latihan dan sebagainya. Jadi, tahun depan, bukan tahun depan, tahun ni lah. 2023 ni, cikgu akan buat grup Telegram untuk perbincangan para pelajar. Tentang latihan dan sebagainya. So, itu yang kita akan buat untuk sesi yang baharu ni. Tak tahu nak buat huraian, kita akan bincangkan dalam tu. Macam mana nak buat huraian? Ya. So, itu. Upgrade dalam kelas baru. Baik. Soalan yang kedua. Masyarakat alam Melayu terkenal dengan tradisi lisan. Tradisi lisan sebelum sistem tulisan berkembang. Apakah asas perkembangan sistem lisan itu? Tradisi lisan itu. Tradisi lisan ini maksudnya tradisi oral, maknanya tradisi secara menyampaikan sesuatu secara kita kata secara inilah verbal ataupun secara perkataan ataupun bahasa. Jadi asas perkembangan tradisi lisan di alam Melayu. So asas dia adalah dari sudut apa? Berdasarkan dia sebenarnya tradisi lisan ini berdasarkan alam sekeliling. Seperti apa? Seperti kita tahu seperti binatang, binatang, dan juga kita kata sebagai tentang asal usul sesuatu kisah. Jadi itu tradisi lisan. Jadi bagaimana untuk buat ayat ini? Iaitu kamu kena bina ayat daripada ayat soalan. Asas perkembangan tradisi lisan di alam Melayu berdasarkan alam sekeliling. Berdasarkan alam sekeliling seperti binatang dan sebagainya. Baik. So, itu tentang tradisi lisan. Kalau kamu kata cikgu kan, cikgu tradisi lisan ni macam mana? Tradisi lisan ni, dia macam apa tahu? Kamu ingat balik, tradisi lisan ini iaitu cerita-cerita rakyat. Ingat lagi tak cerita rakyat? Iaitu cerita rakyat seperti Luncai terjun dengan labu-labunya, Sang Kancil dan Buaya. Kemudian juga apa lagi? Sang Kancil dengan buaya, Sang Kancil dengan monyet. Keluar man So itu cerita rakyat. Cerita yang turun-temurun. Jadi asasnya cerita itu apa cikgu? Ialah berdasarkan alam sekeliling lah. Tentang binatang, tentang kalau Luncai dan juga Pak Pandey tu berunsur nasihat.
Itulah tradisi lisan, cerita-cerita rakyat. Ya. Baik. Soalan B. Okey, senaraikan dua tema. Puteri Walina Usari atau Puteri Gunung Ledang dikira sebagai cerita rakyat ke? Ya, betul. Puteri Gunung Ledang juga dikira sebagai cerita rakyat. Baik. Serius lah, yelah. Baik. Kenapa? Dan memang cerita pasal rakyat. Itu cerita rakyat lah tu. Okey. Senaraikan, okey B, senaraikan dua tema tradisi lisan yang digunakan di alam Melayu. Dua tema tradisinya. Salah daku bukit. Bukti. Okey. Dua tema tradisi yang digunakan di alam Melayu. Tema tradisi lisan. Tema dia apa? Yang pertama iaitu okey, asal usul. Okey, asal usul. Antua salah satu. Ya. Ya, betul. Dan juga satu lagi iaitu kisah berkaitan dengan nasihat. Tema tradisi lisan ialah asal usul dan nasihat. Baik. Ini ada yang bertanya berkaitan dengan okey, Puteri Gunung Ledang dan Cikgu Hang Tuah salah satu salah daki bukit. Kenapa salah daki bukit, Nakib? Okey. Baik. Okey, untuk pengetahuan kamu, okey, sebenar-benar okey. Untuk persoalan esei, okey, jawab mana-mana satu soalan, okey. Esok last jawab. Oh, ya ke? Baik, Lily. Okey, diberikan dua soalan, pilih satu sahaja. So, bila pilih satu, pastikan, okey, macam Razan, okey, macam Arif yang nak exam esok kan. So, sila pilih jawapan ataupun soalan yang boleh kamu jawab semua. Okey, contoh macam soalan nombor 5 kamu analisa satu-satu. Jelaskan faktor penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam ke Kerajaan Al-Melayu. 4 markah. Faktor penyebaran, okey, pedagang, peranan pedagang, okey, peranan mubaligh ataupun peranan peranan pendakwah. Dan juga satu lagi peranan sami-sami Buddha. Boleh ni. Boleh. Macam tu. Rough idea kamu fikirkan macam tu. B. Terangkan perkembangan hubungan diplomatik Kerajaan Alam Melayu dengan kerajaan berikut. China dan India. Hubungan diplomatik, hubungan antara kerajaan dengan kerajaan. Kamu boleh bagi apa juga. China dengan, okey, contohnya kerajaan Funan, kerajaan ini. Bukan. Ini adalah kamu punya preparation untuk esok ni. Contoh. Kamu boleh pilih, ini boleh. Bolehlah jawab. Kemudian huraikan kebaikan yang diperlukan kerajaan Melayu melalui hubungan keagamaan dan diplomatik dan kerajaan luar. Kebaikan banyak. Okey, memajukan ekonomi, kemudian juga membekalkan bahan mentah, juga menyebarkan agama. Okey, bagus. Bolehlah ni. Nombor 5 boleh. Bila kamu dah pilih soalan nombor 5, terus buat. Mulakan menjawab ayat. Jangan korang tunggu-tunggu baca lagi soalan nombor 6. Okey, Pusat Pemerintahan Sultan Johor Riau. Okey, kalau tak boleh, baru pergi soalan nombor 6. Dan kalau cikgu tengok soalan nombor 6 ni, Kesultanan Johor Riau, cikgu rasa ni lagi senang. Jelaskan faktor kota tersebut dipilih sebagai pusat pemerintahan. Okey, Kota Kara, Kota Sayong, 4 markah kan? So, kita tahu, iaitu faktor keselamatan, kemudian faktor strategi. Ya. Jadi faktor keselamatan kerana apa? Nak elak daripada diserang oleh Portugis. Ini boleh. Mengapakah berlaku pemindahan pusat pemerintahan di Kesultanan Johor Riau? Ini senang. Okey, kamu ceritakanlah. Okey, Kota Kara ni berpindah ke Kota Kara selepas Sultan Mahmud Shah mengundurkan diri daripada Melaka. Kemudian Sultan Alauddin Riyad Shah pindah ke Kota Sayong kerana apa? Kota Kara diserang oleh Portugis. Kemudian Sultan Alauddin Riyad Shah, sultan yang sama juga. Dia pindah ke Kota Batu. Kerana apa? Kerana Kota Batu itu lebih strategik dan memudahkan para pedagang untuk berdagang. So, bolehlah ni. Boleh. Okey. So, itu pun boleh. Dan ingat nak bagi jawapan, tengok kepada berapa markah nak bagi.
Ingat strategi dia, sama ada kalau 8 markah ni, kamu nak bagi 8 fakta, ataupun juga yang paling mudah iaitu 4 fakta dan juga 4 huraian. Itu pun boleh. Ya, bagi macam tu. Ya. Jadi itu paling penting strateginya. Dan macam cikgu cakap sebelum ini, okey, kamu semua kena berani melemparkan jawapan. Jangan banyak fikir. Kadang-kadang korang ni, betul ke jawapan tu? Dan nak tulis ni. Betul ke jawapan ni? Ya ke? Kamu punya menong tu buang masa. Jadi kalau kamu terfikir macam tadi kan, hubungan perdagangan. Akan dapat mantu. Okey, terus. Jangan menong. Jangan pergi tengok kawan sebelah. Korang ni selalu apa? Selalu terganggu. Dengan nak menulis je, tiba-tiba kawan kamu jatuhkan pen. Kemudian, apa tadi kan dah lupa. Selalu berlaku macam tu kan. Kelas senyap. Tiba-tiba jatuh pensel box. Satu kelas semua pandang. Bila nak jawab balik, apa tadi Lama lupa lah. Ya, memang tercabur jantung. Ya, jadi jaga kamu punya fokus tu. Cikgu tahu kadang-kadang jatuh pen lah, jatuh pensel lah, jatuh pensel box lah, jatuh buku lah, botol air lah, macam-macam. Kan itu belum lagi tengah jawab kan. Beg jatuh. Ya. Jawab tiba-tiba kan ada orang lalu kat tepi tingkap. Siap pandang kamu. Macam tu. Kau pun macam tu. Dah lupa. Fokus. Cikgu bukan tak tahu kau orang dalam kelas macam tu. Kadang-kadang kan tengah nak menjawab tiba-tiba bunyi apa? Bukan tiba-tiba. Nak menjawab kelas sunyi. Okay. Kemudian bunyi kipas. Kipas biasalah, kipas lama kan. Kutek kipas. Kau pun nak jawab kan, kutek. Kipas ni pun bising lah kan. Kan. Jadi kan, cikgu tahu apa yang berlaku di sekolah. Ya, betul. Kan, bunyi kipas pun mengganggu. Kan. Tu belum apa. Tapi memang yang paling tak best ialah apa? Paling tak best ialah bunyi benda jatuh. Pen jatuh tak apa lagi. Pensel box. Kena pula pensel box yang besi kan. Pensel box yang besi tu yang ada apa? Yang ada alat geometri. Tengah nak jawab, petang jatuh. Semua terkejut. Kan? Hilang semua fakta-fakta. Hilang semua kamu punya poin-poin. Jadi, fokus. Belajar untuk fokus. Supaya kamu boleh menjawab soalan.